Long live Tun. Terima kasih. Kat depan tu minta long. Yang berbahagia saudara pengurusi majlis, yang berbahagia Tuku Adnan, calon Barisan Nasional Putrajaya, calon-calon Barisan Nasional, pemimpin Barisan Nasional di Putrajaya, Dev-dev sekalian, tuan-tuan hadirin sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesungguhnya saya amat sedih karena pada pagi semalam seorang pegawai yang bekerja kuat, yang tidak korup, telah ditembak mati oleh pengganas upahan saya percaya. Saya dalam keadaan kita gembira hari ini, saya cuma nak minta supaya kita hadiahkan Fatihah kepada Allahyarham yang telah menjalankan tugasnya dengan begitu cemerlang sehingga menyebabkan musuh-musuh negara membunuhnya. Al-Fatihah. Ya, kenapa dia terima kasih. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin sekalian, sekali lagi negara kita ini mengadakan pilihan raya. Dalam pilihan raya ini kita memberi kebebasan kepada siapa saja untuk bertanding dalam kawasan-kawasan pilihan mereka tanpa apa-apa gangguan. Saya diberitahu bahawa seorang daripada Kelantan bernama Usap datang ke sini untuk bertanding. Saya diberitahu juga bahawa semalam pemimpin PAS Ni Aziz datang ke sini. Saya sedih kerana orang ini yang menggelar dirinya sebagai ulama, yang memakai serban dan berjanggut, tetapi kerap membohong. Pembohongan yang akhir ini ialah kononnya Usam ini dihantar ke sini kerana mereka percaya saya akan bertanding di Putrajaya. Semua orang tahu saya dah bersara. Saya tak ada niat nak bertanding dengan siapa pun. Bukan saja orang dalam negara kita ini tahu. Saya ingat banyak orang di seluruh dunia pun tahu saya dah bersara. Tak ada niat nak bertanding. Tetapi untuk memberi alasan kenapa Husab datang daripada Kelantan ke sini untuk bertanding, kononnya kerana mereka dengar saya nak bertanding di sini. Tuan-tuan dan puan-puan, ini satu lagi penipuan yang datang daripada mulut orang yang menggelar dirinya sebagai ulama Islam.
Sudah tentu orang ini apabila dia buka mulut dia bohong. Berkenaan dengan agama pun dia bohong. Kononnya PAS itu Islam, Islam adalah PAS. Jadi kalau tempat tak ada PAS, tak ada Islam lah. Dia berani cakap bohong macam itu. Apa jadi kepada orang di luar daripada Malaysia yang tak ada peluang nak menyertai PAS? Apakah 1.6 bilion orang Islam sudah tidak Islam, jadi kafir? Niat ni Aziz ialah kalau boleh dikafirkan seluruh umat Islam supaya dia seorang aja tinggal jadi Islam. Ini adalah sifat seorang yang amat bongkar. Dia nak tunjuk kata dia seorang saja Islam dan dia kafirkan orang UMNO. Apa hak dia nak mengkafirkan orang UMNO? Tuan-tuan dan puan-puan, kita tidak harus mengkafirkan sesiapa tanpa kita membuat pemeriksaan dahulu. Tetapi tanpa apa-apa periksaan, dia dengan mudahnya menyatakan kononnya orang UMNO ini kafir. Saya ingat ini satu sandiwara. Saya tak percaya ada orang akan terima kononnya saya ini kafir. Saya dilahir sebagai orang Islam, membesar sebagai orang Islam, dan saya diberi pengajaran berkenaan dengan agama Islam. Saya semayang, saya puasa, saya beribadat yang lain, keluar zakat, buat kerja haji pun, dan juga umrah. Kalau dia nak tanya saya tentang sama ada saya sembah orang lain daripada Allah, dan saya kata ya, barulah boleh kata kafir. Dia tanya kah? Dia tak tanya saya. Dia tak tanya orang UMNO pun. Dia cuma dengan begitu saja mendakwa kononnya orang UMNO ini kafir. Ini adalah satu kezaliman, dan Islam melarang kita melaku yang zalim. Dalam Quran disebut dalam 43 ayat, apabila kamu hukumlah dengan adil. Adilkah orang ini kaki pembohong ini? Macam-macam dakwaan dibuat berkenaan dengan agama Islam. Kononnya semayang orang UMNO tak dapat pahala. Wah, macam mana dia tengok ada buku-buku dah? Dia dah pergi dah sana. Kalau dia nak pergi sana pergi tengok buku, pergilah. Kalau dah pergi sana tak balik dah. Ini orang kaki pembohong. Kononnya masjid yang orang UMNO buat, oh itu tak dapat pahala juga. Tapi dia pergi semayang juga. Dia kata kononnya kita buat Putrajaya ini meniru bangsa asing. Kononnya sebabnya yang dia kata meniru kerana kita ada perkataan preaching. Apa salahnya kataan preaching? Dia ada manifesto. Manifesto tu cakap Melayu lah. Dia tak tiru orang asing. Sebab tu di Kelantan jalan-jalan tak ada tar. Kita yang bermotor. Ini kesalahan kita pasal jalan di sini pun ada tar. Oh, di New York pun ada tar. Kerana itu pun kita tiru orang asing. Dia tak pernah tengok kot jalan ada tar.
Daripada dulu pun kita ada jalan tar. Kalau kita bubuh nama precinct ke apakah, itu bukan sebabnya yang kita tak boleh diri Putrajaya. Kita diri Putrajaya kerana Kuala Lumpur jadi begitu sesak, payah nak tempat pegawai-pegawai kerajaan di situ untuk menjalan pentadbiran negara. Awal-awal lagi kita dah sedar dah, semakin lama Kuala Lumpur akan lebih sesak. Ni Aziz tak kata apa, orang PAS tak kata apa. Kita sedar bahawa kerana kesesakan yang akan datang, maka kita buat persediaan memindahkan pegawai-pegawai dan pejabat-pejabat ke satu kawasan yang didirikan dengan baik. Fikirkan kalau tak ada Putrajaya, Kuala Lumpur tak boleh bergerak. Tak boleh. Sekarang ini pun dah traffic jam hari-hari. Saya pun lekat dengan traffic jam. Oleh kerana kita ada Putrajaya, di sini tak ada lah traffic jam sangat. Walaupun kereta dah banyak. Kereta banyak pasal orang duit banyak. Takkan boleh ada kereta kalau tak ada duit. Dari mana-mana datang duit pegawai-pegawai kerajaan. Gaji kerajaan. Gaji dinaik berkali-kali. Sekejap-kejap naik gaji. Masa saya dulu tak naik gaji. Saya pincin pun tak naik. Apalah itu nikmat yang mereka terima. Alhamdulillah. Sekarang ni di Putrajaya pun ada jam juga pasal kereta dah banyak. Kita berbangga kerana orang kereta banyak. Walaupun harga kereta ni kononnya tinggi, nak kena turun lagi. Tuan-tuan dan puan-puan, parti lawan kata nak turun harga kereta kepada RM25,000. Dah ada pun. Kalau nak beli ada. Kereta kancil yang dispek RM25,800. Pilih beli, siapa tak pergi beli. Tapi tak syok lah. Nak kereta besar-besar sikit. Bukan tak ada. Kalau nak RM25,000 ada. Tapi kalau semua kereta turun harga RM25,000, orang semua beli kereta, naik atas jalan tak bergerak. Macam mana nak bergerak? Terlalu banyak kereta. Inilah orang yang tak buat kira-kira. Kita tahun 81 lagi kita dah kira jumlah rakyat akan bertambah, jumlah kereta akan bertambah, jumlah pegawai akan bertambah, kesesakan di Kuala Lumpur akan bertambah. Sebab itu kita buat keputusan untuk mengadakan satu bandar pentadbiran. Dan kita bina Putrajaya. Orang tu juga lah kata, oh itu membazir. Membazir duit kerajaan. Nak lelong. Ingat ni Aziz kata nak lelong. Saya dah beli loceng bagi dia, supaya dia boleh duduk depan masjid, lelong masjid. Masjid bentuknya cukup sesuai untuk shopping kompleks. Lelong lah. Tapi lah ni tak mau lelong. Tak mau lelong. Pasal nak mai ke Putrajaya. Nak datang ke Putrajaya kerana di sini boleh dirikan kerajaan. Kita dah siap dah bangunan untuk diri kerajaan, tapi bukan untuk Ni Aziz, bukan pun untuk Hadi, bukan
sudah tentu bukan Anwar. Anwar dah tak ada modal. Baru ni buat ucapan minta supaya saya mati. Inilah kempen parti parti PKR. Kuno nak minta supaya saya mati cepat-cepat. Yang itu bukan kuasa dia, itu kuasa Tuhan. Apalah dia nak niat buruk dia boleh niatlah macam mana. Tapi yang menentukan bukan Anwar Ibrahim. Dia boleh pergi ke mahkamah berkali minta supaya saya mati cepat. Tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya Putrajaya ini bukan satu pembaziran. Dia adalah satu kemudahan untuk sebuah negara yang kian maju. Kenapa Malaysia kian maju? Kerana PAS. Tengok Kelantan, Serambi Mekah. Malu kita. Airnya pun tak boleh minum, tak boleh basuh mulut pun. Inikah Serambi Mekah? Janganlah jatuhkan nama Mekah dengan berkata Kelantan ini adalah Serambi Mekah. Sebenarnya ramai daripada orang Arab, orang Islam datang ke Malaysia kerana mereka telah dengar bahawa Malaysia ini sudah maju. Mereka anggap Malaysia ini adalah negara contoh bagi negara-negara Islam di dunia. Dan kita lihat ramai orang Arab, Islam dan orang Islam lain datang ke Malaysia. Apakah mereka pergi ke Kelantan? Tak ada. Dia datang ke KL, dia datang ke Putrajaya, dan dia kagum melihat bagaimana sebuah negara yang diperintah oleh orang Islam dapat dibangunkan dengan pesat. Bukan Kelantan. Sebenarnya orang Kelantan kalau tak nak tunggu dapat kerja di Kelantan, mati kebuluan lah. Sebab itu ramai daripada mereka terpaksa berhijrah ke negeri-negeri lain yang diperintah oleh Barisan Nasional. Kerana di negeri-negeri yang diperintah oleh Barisan Nasional, kemajuan tercapai dan banyak peluang pekerjaan, peluang perniagaan terdapat di negeri-negeri yang diperintah oleh PM. Kenapa tidak di Kelantan? Tak ada peluang kerja di Kelantan. Tak ada peluang kerja kerana kerjaannya tak tahu nak wujud peluang kerja. Saya sedih kerana di Kelantan penagihan dadah berleluasa. Orang dah tak nak kerja, dia tak boleh nak buat apa, habis makan dadah. Ini salah ni Aziz. Pasal dia tak tahu nak wujud peluang kerja. Kalau dia wujud peluang kerja, peluang perniagaan, saya percaya tak ramai daripada orang Kelantan yang akan isap dadah. Tetapi alhamdulillah kita terima mereka datang, kita sanjung mereka, kita mengalu-galukan kedatangan mereka ke negeri-negeri yang diperintah oleh BN, dan kita sedia memberi peluang pekerjaan. Kerana pemerintahan PAS di Kelantan bukan salah mereka, ini salah orang yang
gunanya Tok Guru, tapi tak tahu ajar Islam. Nama aja Tok Guru. Bila bercakap, bohong. Bila tafsir Quran pun bohong. Bila buat fatwa pun bohong. Saya ingat dia dah nyanyuk. Saya ni umur 87. Dah tua dah. Kalau tengok ni nampak tua orang. Berapa kali jatuh tadi? Ini dah umur 82. Nak berdiri pun dah tak boleh. Masih nak bertanding lagi. Sampai bila-bila. Apa jenis manusia ni? Sungguh kita tukarlah diri engkau dulu. Tuan-tuan dan puan-puan, saya dengar kononnya calon PAS Husam ni nak berdebat dengan saya. Saya pergi ke Kuala Kedah. Bila saya buat ucapan, dia bising. Dia menjerit-jerit, pasang motosikal bagi bising. Orang macam ni tak tahu debat, dia tahu bising saja. Kalau debat dengan kita pun, kalau dia salah pun dia tak terima dia salah. Lagipun siapa dia usah. Kalau banding dengan umur saya, dia masih budak-budak. Pergilah debate dengan kawan-kawan kau tu yang sama umur. Tak usahlah nak cabar-cabar orang. Nak jawab ini pun tak boleh. Apa yang saya kata ini betul ke tak betul? Dia tak. Tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah kita telah bangunkan Putrajaya ini sebagai ibu kota bagi pemerintahan negara kita. Dia sudah terkenal di seluruh dunia. Ramai yang datang ke Putrajaya untuk meniru kita, untuk mendirikan bandar-bandar untuk pentadbiran. Bukan kita tiru orang tiru kita. Lah ni banyak ada yang nak ada pusat pentadbiran di negara mereka. Dan banyak apa yang kita buat semua orang nak tiru. Dulu Singapura tak ada F1, kita buat F1, dia pun nak F1 juga. Apa kita buat semua orang tiru. Jadi Tok Salah kata kita ni ahli peniru. Kita tiru yang patut-patut saja. Bukan kita tiru. Memang pun kalau nak maju, kita kena buat beberapa benda yang terdapat dalam negara yang maju. Sekarang ini kita ingin membangunkan negara kita sehingga dia dikenali sebagai negara maju. Pada tahun 2020 kita harap kita akan jadi negara maju. Tetapi sebenarnya di Lembah Kelang ini kita sudah pun maju. Pergilah di negara-negara maju, bandingkan kemudahan di sana, bangunan-bangunan di sana, jalan dan macam-macam lagi infrastruktur di negara-negara maju. Ramai daripada mereka tidak ada. Kita kadang-kadang lebih daripada mereka. Ini menunjuk bahawa kita sudah capai tahap kemajuan seperti yang kita inginkan pada tahun 2020.
sebenarnya Lembah Kelang ini mempunyai penduduk lebih